Baik, seperti yang dijanjikan, pelbagai lagi laporan akan dibawakan daripada Perhimpunan Agung UMNO 2022. Banyak perkara yang dibincangkan dan saya ingin terus saja bersama wartawan kami yang mengikuti sejak awal hari ini yang berada di sana sekarang. Hasimi Muhammad. Hasimi, banyak perkara yang dibincangkan, banyak yang dipertuturkan dan dikongsikan daripada ucapan-ucapan yang kita dengar sebentar tadi. Tapi antara tumpuan yang terbesar masih lagi terarah kepada sama ada jawatan tertinggi Presiden dan Timbalan Presiden ini akan dipertandingkan. Apa yang terkini berkenaan dengan hal itu, Hasimi, dan mungkin apa kata akar umbi UMNO berkenaan dengan kemungkinan jawatan kedua-dua jawatan ini tidak akan dipertandingkan? Baik, terima kasih Lokman di studio. Betul, itu antara isu yang mungkin perlu kita melihat sepanjang PAU berlangsung ini sehingga Sabtu ini, yang mana untuk hari kedua ini telah pun berakhir selepas ucapan penggulungan dan penangguhan daripada sayap pemuda, puteri dan juga wanita selesai pada sebelah siang tadi, yang mana sebelum kita melihat kepada demokrasi dalam UMNO itu sendiri, kita melihat kepada mesej yang disampaikan oleh tiga sayap ini oleh ketua pergerakan masing-masing, yang mana sepanjang hari kedua Perhimpunan Agung berlangsung, hari ini kita melihat kepada bagaimana pemuda, puteri dan wanita mahukan agar akar umbi dan juga perwakilan khususnya parti UMNO itu sendiri mengambil pengajaran daripada apa yang pun berlaku susulan daripada keputusan PRU 15, bagaimana usaha untuk muhasabah parti perlu dilakukan dan juga meremajakan parti. Mesej yang jelas diutarakan oleh pihak pemuda, puteri dan juga wanita yang mahukan bahawa pengukuhan dalam UMNO ini perlu dilakukan untuk mengembalikan semula keyakinan dan juga kestabilan dalam UMNO itu sendiri, dan juga memastikan bahawa pada siri-siri pilihan raya akan datang, termasuk juga berdepan dengan 4 PRN akan datang, rakyat boleh memberikan mandat kepada UMNO untuk memimpin negara. Dan juga kita melihat kepada demokrasi itu sendiri, kita lihat kepada bagaimana pemilihan UMNO akan datang, yang mana dibincangkan juga sama ada jawatan tertinggi Presiden dan Timbalan Presiden ini wajar dipertandingkan ataupun dicabar, dan kita mendapatkan pandangan daripada beberapa perwakilan mengenai perkara ini, kerana kalau kita melihat kepada kenyataan daripada Ketua Penerangan UMNO Syam Jalil bahawa parti UMNO itu sendiri tidak menghalang mana-mana pihak untuk menyertai pemilihan UMNO akan datang, termasuk juga mencalonkan diri untuk jawatan Presiden dan juga Timbalan Presiden. Jadi kita melihat kepada skop tersebut, perwakilan ada menyatakan bahawa perkara ini ataupun jawatan tertinggi ini wajar dipertandingkan untuk memastikan bahawa kesuburan dalam sistem demokrasi dalam UMNO itu sendiri masih lagi ada. Dan kita dengarkan daripada kenyataan beberapa perwakilan yang kita dapatkan sepanjang berada di PAU 2022 ini. Secara peribadi, kalau tanya pada saya, dia ada dua pendapat. Pertama, dipertandingkan ataupun tak dipertandingkan. Dipertandingkan untuk demokrasi, kita melihat benda ni memang sangat patut dilakukan. Jadi saya sendiri secara peribadi, Presiden perlu membuka ruang kepada pihak lain untuk bertanding lah. Jadi tapi ada juga perwakilan lain yang tidak bersetuju, di mana demokrasi ini seperti sebilah pisau. Jadi kalau pisau tu kita gunakan untuk kebaikan, baiklah dia. Tapi kalau kita gunakan pisau tu untuk menikam, pada saya, so ada baik dulu. Memang perlu sangat dipertandingkan. Sebab kepimpinan yang ada hari ini pun kita tengok sudah tidak mampu lagi. Sudah tidak mampu untuk memenangkan hati rakyat. Saya berpendapatlah kalau kata dipertandingkan pun tak ada masalah. Sebab apa? Bila di pertandingan ni kita boleh nampak ketara kata kita ni memang terlalu demokrasi. Kalau sebelum benda tu kita nampak tidak demokrasi, tapi sebenarnya di dalam pertubuhan UMNO tu sendiri adalah dah membuat menjalinkan demokrasi itu sendiri. Kalau elok-eloknya tu dua jawatan tu tidak dipertandingkan. Sebabnya jika dipertandingkan, nampak sangat kata UMNO ni setiap ahli UMNO ni gila jawatan.
Dan tumpuan pastinya akan terarah kepada hari ketiga esok yang mana ucapan dasar daripada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan berlangsung. Kita dijangkakan sekitar pukul 10 pagi sebelum dia diteruskan dengan Perhimpunan Agung Khas UMNO yang mana kita menjangkakan akan berlaku pindaan perlembagaan. Dan juga tumpuan akan terarah kepada ucap pertama dan juga mesej yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada perwakilan apakah yang akan ditekankan, dan semua ini kita akan bawakan di Astro awal ini. Dan kita jangkakan juga sebenarnya saya tekankan akan ada juga beberapa pindaan melibatkan fasa 20.1 di bawah Pelbagai Parti berkaitan dengan Akta Anti Lobat Parti, dan semuanya kita akan teruskan bawakan laporan ini esok di Astro Awani dan astroawan.com. Untuk jam ini kita kembali kepada Lokman di studio. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Kita akan terus mengikutinya dalam hari-hari akan datang. Sudah tentu seperti yang Hasimi sebut sebentar tadi, semua kami akan bawakan di saluran 501 dan semua platform media sosial dan digital kami. Seterusnya,